Jom kita ulang kaji tajuk yang pertama. Okey, apa tajuknya? Iaitu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah latar belakang Nabi Muhammad SAW? Pertama, keturunan Nabi Muhammad SAW berasal dari Nabi Ismail. Kedua, Nabi Muhammad SAW berbangsa Arab Quraisy. Ketiga, maksud Muhammad ialah terpuji. Yang keempat, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Yang kelima, ibu Nabi bernama Aminah binti Wahab. Yang keenam, bapa Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Seterusnya, apakah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah bapa? Ingatkan kembali ya yang Ustazah dah ajar sebelum ni. Okey. Pertama sekali Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab bin Murrah. Ini adalah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah bapa. Seterusnya, apakah nasab keturunan Nabi Muhammad SAW sebelah ibu? Bermula daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama ibunya iaitu Aminah. Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Zuhrah. Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Lagi satu, kena ingat pertemuan nasab Nabi sebelah ibu dan juga sebelah bapa adalah pada Kilab bin Murrah, ya. Kilab bin Murrah, kena ingat itu. Jika ada soalan yang tanyakan apakah pertemuan nasab Nabi Muhammad SAW sebelah ibu dan ayah, jawapannya adalah pada Kilab bin Murrah. Okey? Jangan lupa. Seterusnya, kita masuk ke pelajaran yang kedua, iaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi ke tidak? Jom. Okey, jadi apa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Ibu mengandung. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunya, bapanya yang bernama Abdullah telah pun meninggal dunia. Ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia. Dan bapa Nabi Muhammad SAW dikebumikan di Yasrib. Ataupun nama sekarangnya di Madinah. Ya, Yasrib itu nama dulu. Sekarang namanya Madinah. Okey? Sebelum kelahiran Nabi juga berlaku peristiwa. Ada satu peristiwa ni iaitu Raja Abraha dan tenteranya telah pergi ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Ketika itu mereka datang dengan menaiki gajah. Sebabkan itu jugalah tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Tapi Raja Abraha ni dan tenteranya tak berjaya pun untuk meruntuhkan Kaabah. Sebab apa? Allah telah memerintahkan burung ababil yang membawa batu daripada api neraka untuk jatuhkan batu tersebut ke atas Abraha dan juga tentera-tenteranya. Lalu, pasukan gajah Raja Abraha ini akhirnya mati umpama daun yang dimakan ulat. Sebab apa? Terkena batu daripada api neraka yang sangat panas itu. Ini adalah contoh sahaja, ya. Kita tidak tahu bagaimana rupa sebenar burung ababil. Wallahu a'lam. Ini hanyalah sekadar lukisan semata-mata. Ingat ya, jadi sebabkan itulah tahun itu dikenali sebagai tahun gajah. Dan Nabi telah dilahirkan pada tahun gajah. Iaitu 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Seterusnya, apa yang berlaku semasa Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Okey, jom. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, iaitu semasa Aminah melahirkan Nabi,
keluar cahaya bersamanya sehingga menerangi istana-istana di bumi Syam. Ini adalah lukisan istana ya, gambaran sahaja. Ya. Jadi semasa Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, telah keluar cahaya bersamanya sehingga menerangi istana-istana di bumi Syam. Itulah perkara ajaib yang berlaku semasa Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ajaib bukan? Keluar cahaya bersama Nabi? Oh, subhanallah. Itulah kekuasaan Allah. Kemudian, selepas Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Nabi Muhammad telah disusukan oleh Suwaibatul Aslamiyah, iaitu ibu susu Nabi yang pertama. Ingat ya, Suwaibatul Aslamiyah. Kalau ada soalan tanya, apakah nama ibu susu Nabi yang pertama? Jawapannya adalah Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian, Nabi Muhammad SAW telah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah sehingga Nabi berumur 4 tahun. Halimatus Sa'diyah ini adalah ibu susu Nabi yang kedua. Jangan tertukar ya. Ibu susu Nabi yang pertama adalah Suwaibatul Aslamiyah. Ibu susu Nabi yang kedua Halimatus Sa'diyah. Jadi kena ingat apakah nama ibu susu Nabi yang pertama dan juga nama ibu susu Nabi yang kedua. Nabi disusukan sehingga Nabi berumur 4 tahun. Ya. Kemudian, Nabi Muhammad SAW telah dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril untuk membersihkan hati daripada sifat buruk. Ketika itu, Nabi Muhammad masih lagi dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Ya. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW telah dibelah dadanya. Kena ingat ya, peristiwa selepas kelahiran Nabi juga, Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat apa? Malaikat Jibril, bukan malaikat Israfil, bukan malaikat Israel, bukan malaikat Raqib Atid ya, tapi malaikat Jibril. Jangan salah. Ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya pula meninggal dunia di Abwa. Ketika itu, mereka, Nabi dan ibunya Aminah dalam perjalanan balik ke Mekah selepas menziarahi kubur bapanya di Madinah. Dengan kehendak Allah, ketika Nabi berumur 6 tahun, on the way nak balik ke Mekah lepas ziarah kubur bapa dia, Nabi pun menjadi anak yatim piatu sebab ibunya pula meninggal dunia di Abwa. Ya, kena ingat ya, tempat ibu meninggal dunia adalah di Abwa. Selepas ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah binti Wahab meninggal dunia, Nabi pun telah menjadi anak yatim piatu, tiada ibu dan tiada ayah. Siapa pula yang jaga Nabi selepas itu? Nabi Muhammad SAW telah dijaga oleh datuknya sebelah bapa, iaitu bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Tapi Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib ni tak lama. Sebab apa? Ketika Nabi berumur 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Jadi ketika itu Nabi pun tiada lagi ibu, tiada lagi ayah, tiada lagi atuk. Dan akhirnya setelah itu barulah Nabi Muhammad SAW dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Inilah antara yang perlu awak ingat, yang perlu awak hafal supaya awak dapat jawab dalam exam. Ya, insya-Allah. Jangan lupa baca buku ya. Ini Ustazah dah ringkaskan. Jangan malas-malas. Kalau nak sirah A, kena rajin membaca.